Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 30 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak telah mewujudkan beberapa pusat pemberian vaksin industri PPVIN sebagai langkah untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, terdapat lebih 30 kluster telah dikesan di tempat kerja yang melibatkan kira-kira 1,700 kes setakat pada penghujung Mei 2021. Katanya setakat ini 4 PPVIN telah diwujudkan iaitu di Samalaju dan Kidurong di Bintulu, di Samajaya, Kuching dan terbaru di Sibu. We want the idea of this. We have more than 30 clusters from provinces. That involve 1,700 cases since May and May. And these 1,000 cases, the workers go back to their kampung and they create another cluster affecting orang kampung. So because of that, kita nak kasih vaccination to all people at the workplace in order to protect the new clusters. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke PPVIN College Universiti Teknologi Sarawak UCTS pada Rabu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke PPVIN College Universiti Teknologi Sarawak UCTS pada Rabu. Menurut Ketua Menteri, terdapat kira-kira 13,000 pekerja swasta dalam pelbagai sektor di Sibu yang akan menjalani vaksinasi di PPVIN UCTS. Tadi saya telah cerita juga, dalam tempat itu ada dibuka 13,000 pekerja di beberapa syarikat, masuklah syarikat yang asaskan kepada industri kayu dan juga plantation yang ada di sini. Dan mereka telah bekerjasama dengan pihak swasta, artinya pihak swasta yang bekerjasama dengan CPF untuk menumpukan pusat pemberian vaksin khas untuk para pekerja kita di kampus. Jelas Datuk Patinggi Abang Zohari lagi, setakat 29 Jun 2021, sebanyak 149,743 atau 64.4% penduduk di Sibu telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari menjelaskan sektor ekonomi di Sarawak akan dibuka semula sebaik sahaja sasaran 80% imuniti kelompok dapat dicapai pada Ogos depan. Jelasnya, pembukaan semula sektor ekonomi akan dilaksanakan selepas rakyat di negeri ini benar-benar dilindungi dari jangkitan COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang sedang dilaksanakan ketika ini. Bagaimanapun, jelasnya rakyat perlu terus mematuhi disiplin dengan menjalani kehidupan dalam norma baru meskipun keadaan kembali pulih selepas ini. Sebab itu strategi kerajaan negeri awal strategi satu, vaccination, dua, disiplin dan self-disiplin. Bukan bermakna after inject, you okay, you have to protect yourself also. Ada the new normal cara hidup baru. Dan with that, kalau kita achieve herd immunity by 80% in August, ekonomi kita akan buka. Kerana people are protected. Dan barulah buka kedai kopi,
buka pasar produk di perempuan light economy. Sebab masih makin tu lah. Whatever is your self-discipline, pakai cuci tangan, distancing, all that. Dalam pada itu, Ketua Menteri menjelaskan pihaknya telah mengadakan perbincangan untuk PPVIN UCTS turut memberi suntikan vaksin kepada orang awam. Ya, saya tadi telah berbincang dengan pihak Dr. Anwar dan juga pihak UCTS, dan nampak bahawa proses yang berlaku di UCTS ini agak cepat. They can do 1,000, 1,500, even 2,000. Bagaimana kalau dah siap semua employees ini, kita berunding untuk orang awam mendapat suntikan di sini juga. Because after first dose, you have to do a second dose, and there's a gap in between. Dalam gap ini, saya berunding dan yang berhormat Dato' Ahmad Dodza juga setuju kita akan sampai vaksin lagi untuk kita menyuntik orang awam. Beliau turut berterima kasih kepada masyarakat di Sarawak yang memberi kerjasama baik terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Berita seterusnya, seorang dermawan yang enggan namanya disiarkan telah memberikan sumbangan peralatan perubatan kepada Hospital Miri. Menurut Menteri Bertanggungjawab Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan medianya pada Rabu, dermawan itu telah berjumpa dengannya dan menyatakan keinginan untuk membantu menyumbangkan peralatan perubatan penting kepada Hospital Miri. Dermawan itu telah memberikan sumbangan 8 unit kangaroo enteral feeding pump dan 8 unit common shrimp pump dengan kos keseluruhan berjumlah RM60,000. Katanya yang mewakili dermawan menyerahkan peralatan perubatan itu kepada pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu. Peralatan ini akan digunakan untuk pesakit di wad unit jagaan rapi ICU Hospital Miri. Mengulas mengenai peralatan itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak berkata, kedua-dua jenis alatan tersebut telah diimport dari luar negara dan sampai 2 hari lepas. Selanjutnya, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO digesar turut serta memainkan peranan untuk membantu orang ramai sekiranya ada masalah yang timbul susulan pandemik COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi'i Ahmad berkata, mereka juga boleh memanfaatkan peruntukan geran projek kecil luar bandar MRP yang telah diberikan untuk tujuan itu. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan cek MRP berjumlah RM149,000 kepada 26 NGO termasuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Dewan Undangan Negeri Adun Darul pada Selasa. Dalam pada itu, beliau menjelaskan peruntukan MRP yang diberikan adalah untuk membantu melaksanakan aktiviti penerima yang memberi manfaat kepada orang ramai. Di samping itu, Safi'i turut memohon pihak berkaitan agar melaporkan kepada pasukan petugas imunisasi COVID-19 jika ada penduduk yang masih tercicil mendapat suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, penduduk di kawasan Nanga Semah Daro kini tidak lagi perlu meredah sungai menggunakan bot selama 2 jam untuk mendapatkan suntikan vaksin di Dewan Masyarakat Daro selepas bermulanya program vaksinasi secara outreach. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi'i Ahmad, program outreach vaksinasi COVID-19 pertama dilaksanakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Nanga Semah Daro itu merupakan program 3 dalam 1 dengan matlamat membantu memudahkan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dalam hal ini, Safi'i Ahmad berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg kerana meluluskan permohonan mereka untuk membawa pasukan vaksinasi bergerak di kawasannya. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Klinik Kesihatan Nanga Semah. Ini merupakan satu program outreach dalam kita pemberian vaksin di dalam daerah Daro, dan
merupakan salah satu projek outreach pemberian vaksin yang pertama yang diadakan bagi kawasan saya di bawah N43 Darul lah. Yang kita buat hari ini merupakan satu tempat yang kalau sebelum ini kawasan ini mereka terpaksa turun ke Daru yang menggunakan bot, memakan masa hampir 2 jam. Tapi hari ini kita buat program apa yang kita panggil 3 dalam 1 lah. Bermaknanya ini memberi penekanan kita untuk memudahkan rakyat yang sebelum ini mungkin menghadapi masalah perhubungan untuk mereka turun ke daerah Daru. Yang kita sudah maklum PPV, Pusat Pemberian Vaksin kita Daru adalah di Dewan Masyarakat Daru. Ketika di Temu Ramah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa meninjau PPV Outreach Nanga Semah Daru pada Selasa, Safi'i berkata seramai 382 penduduk dari 7 rumah panjang di Nanga Semah, Kampung Penasu dan sebuah rumah panjang di Tanjung Pengai menerima suntikan vaksin COVID-19. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya akan menambah baik lagi perkhidmatan di PPV itu dan meneruskan program vaksinasi tersebut dalam masa terdekat bagi mencapai sasaran imuniti kelompok di kawasan Daru pada penghujung Julai depan. Kita akan lihat lagi pelaksanaannya nanti dan di mana perlu penambahbaikan ataupun program selanjutnya insya-Allah akan kita laksanakan dalam masa yang terdekat. Dan kita berusaha mencapai hasrat kerajaan untuk kita mendapatkan apa kita panggil sebagai immunity community itu dalam masa yang secepatnya mungkin. Dan saya melihat perkembangan yang berlaku di daerah Daru ini kita bersyukur kerana boleh saya katakan di antara daerah yang begitu cepat pelaksanaan vaksinasi ini. Dan kalau lihat perkembangan yang ada hari ini, saya begitu yakin insya-Allah untuk daerah Daru, khususnya di kawasan Dun N43 Daru di bawah Pertahanan Daru akan mencapai imuniti kelompok yang kita jangka kalau 8% itu insya-Allah akan dapat kita capai pada pengakhir bulan Julai ini nanti. Sementara itu, salah seorang penerima Ibrahim Abang Mahmud dari Kampung Penasu amat bersyukur dengan kehadiran pasukan vaksinasi bergerak itu yang amat membantu masyarakat mendapatkan suntikan vaksin. Kebaikan yang pertama boleh kita katakan iaitu dari segi perjalanan ke Daru yang menggunakan sampan, kebanyakan yang menggunakan sampan yang sejauh kira-kira 60 km memakan masa yang panjang. Boleh membahayakan penduduk yang bergerak daripada pesisir pantai ke Pekan Daru. Dan yang ketiganya adalah yang utamanya adalah menjimatkan masa dan juga kewangan dan keselamatan. Baik. Dan yang utama ialah dengan adanya program seumpama ini, seluruh penduduk di kawasan pesisiran sungai, di Kampung Penasu, Nanga Semah dan Batang Lasak dapat diberi perlindungan sepenuhnya daripada pandemik COVID-19. Dan kita amat menghargai dan berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang berusaha, yang memberi inisiatif program outreach ini. Fatimah Sebeli pula menyeru orang ramai di kawasan itu untuk tidak takut mengambil suntikan vaksin COVID-19. Kami lepas divaksin tu sedap apalah, biasa aja, jangan kita takut pergi vaksin. Menjagakan kita lah, kita jaga kita. Senorita Pati dari Rumah Haliah Nanga Semah pula amat bersyukur kerana program tersebut memudahkan penduduk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Aku amat berbesar hati laban bala kita itu boleh bergerumpuk menerima vaksin bak klinik Nanga Semah untuk manfaat bagi orang rumah panjang itu kos yang agak darurat ke bisa mesti menyusahkan sidak ya untuk bakal klinik Nanga Semah kami boleh jalan kaki nanti kena kos nama-nama cuma tenaga aja diguna kami. Aku amat besar terima kasih ya ngagai bala sidak WB ngau orang ari daro bala sidak daro lawan ngaga imunisasi vaksin COVID-19 bak klinik Nanga Semah. Nyaja aku terima kasih. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing melakukan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Bintangor pada Selasa.
Beliau memberitahu seramai 600 orang lagi penerima suntikan vaksin dos pertama di PPV tersebut. Jelasnya ramai penduduk Meradong hadir menerima suntikan vaksin dos pertama dan kedua secara berperingkat dalam beberapa minggu ini. Dalam pada itu, Datuk Ding turut menyeru Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan masing-masing untuk mengenal pasti individu yang masih belum menerima suntikan vaksin, terutamanya warga emas. Berikut pula, pengagihan bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang di Dewan Undangan Negeri Dun Katibas telah selesai dengan melibatkan seramai 4,780 ketua isi rumah KIR pada Selasa. 3 hari sebelumnya, bermula 27 Jun, sebanyak 1,547 bantuan tersebut diagihkan kepada KIR di kawasan Katibas Hilir, Kampung Gelam, Kampung Cina dan jabatan-jabatan kerajaan. Pengagihan dilakukan secara berperingkat menggunakan pengangkutan darat dan juga sungai. Rata-rata penerima merakamkan penghargaan kepada usaha Kerajaan Sarawak di atas meneruskan bantuan tersebut yang sedikit sebanyak meringankan beban penduduk, terutamanya di kawasan pedalaman. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.